主内蒙爱的弟兄姊妹们， Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, 今天我们要一起来诵读一段经文，选自于创世纪38章11节到19节和24节到30节。 siang ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian, pasal 38 ayat yang 11 sampai ke 19, kemudian dilanjutkan dengan ayat ke-24 sampai ke 30. 今天的经文由林旭兴为我们诵读。 Dan firman Tuhan pada siang hari ini akan dibacakan oleh saudara Rodrik. 创世纪章38 11到19 24到30节。犹大心里说，恐怕示拉也死，像他两个哥哥一样，就对他儿父他玛说，你去在你父亲家里守寡，等我儿子示拉长大。他玛就回去，住在他父亲家里。过了许久，犹大的妻子舒亚的女儿死了，犹大得了安慰，就和他朋友亚杜兰人希拉上亭拿去，到他剪羊毛的人那里。有人告诉他玛说，你的公公上亭拿剪羊毛去了。他玛见示拉已经长大，还没有娶她为妻，就脱了她做寡妇的衣裳，用帕子蒙着脸，又遮住身体，坐在亭拿路上的以拿隐城门口。犹大看见她，以为是妓女，因为她蒙着脸。犹大就转到她那里去，说：“来吧，让我与你同寝。”他原不知道是他的儿妇。他玛说：“你要与我同寝，把什么给我呢？”犹大说：“我从羊群里取一只山羊羔，打发人送来给你。”他玛说：“在未送以先，你愿意给我一个当头吗？”他说：“我给你什么当头呢？”他玛说：“你的印、你的带子和你手里的杖。”犹大就给了他，与他同寝，他就从犹大怀了孕。他玛起来走了，除去帕子，仍旧穿上做寡妇的衣裳。约过了3个月，有人告诉犹大说：“你的儿妇他玛做了妓女，解阴行已，有了身孕。”犹大说：“拉出她来，把她烧了。”他玛被拉出来的时候，便打发人去见他公公，对他说：“这些东西是谁的？我就是从谁怀的孕，请你认一认，这印和带子并照都是谁的？”犹大承认说：“他比我更有义，因为我没有将他给我的儿子示拉。”从此，犹大不再与他同寝了。他玛将要生产，不料他腹里是一对双生。到生产的时候，一个孩子伸出一只手来，收生婆拿红线拴在他手上，说：“这是头生的。”
随后这孩子把手后回去，他哥哥生出来了。收生婆说：“你为什么将这来呢？”因此给他起名叫法勒斯。后来他兄弟那手上有红线的也生出来，就给他起名叫谢拉。他玛为了延续家族的血脉，伪装成妓女，与公公犹大同寝。Tamar karena ingin meneruskan keturunan dari keluarga Yehuda, maka dia telah menyamar sebagai seorang sundal untuk bersetubuh dengan papa mertuanya. 虽然手段非常，却因犹大承认他比我更有义。 Dan kemudian Yehuda berkata, perempuan itulah yang benar, bukan aku. 信徒无需因过往的创伤、道德失败或社会的污名而自我放逐。 Sebagai seorang percaya kita tidak selayaknya merasa hancur karena kesalahan kita atau sesuatu yang memalukan di masa lalu atau juga kecacatan atau kejatuhan moral yang pernah kita alami. 无论是性侵的受害者、种族歧视的承受者、道德失败或家庭弃儿， Baik itu sebagai orang-orang yang disingkirkan dari keluarga atau orang-orang yang menjadi korban maupun yang dianggap oleh sukunya orang yang tidak berguna dan juga orang-orang yang mengalami kegagalan moral. 皆可被纳入神圣的这个家族当中。 Semuanya bisa ditarik oleh Allah untuk menjadi keluarga Allah. 基督的宣告是：我不以你为耻。 Kristus menyatakan bahwa saya tidak menjadi malu karena engkau. 你是我的家人。 Engkau adalah anggota keluargaku. 那这一信息为背负羞耻记忆的人提供了神学根基性的安慰。 Dan di sini memberikan satu dasar teologis bagi orang-orang yang jatuh yang berupa penghiburan dan pemulihan status. 那同时，也让我们的身份可以得到重建。 Dan juga status kita dapat dipulihkan. 所以今天我们一起来思想一个主题：神爱救赎破碎的人。 Maka pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu kasihnya menebus yang hidupnya berantakan. 那首先我们要意识到这么一点事实。 Pertama-tama kita harus menyadari akan suatu kenyataan. 人的破碎是盟约子民的真实光景。 Kehancuran manusia itu adalah situasi nyata dari umat perjanjian. 所以我们要面对真实的自己。 Maka kita harus berani menghadapi diri kita apa adanya. 在第11节当中，我们看到犹大作为一家之主。 Di dalam ayat yang ke-11 kita melihat bahwa Yehuda sebagai seorang kepala keluarga, 他的属灵光景是失败的。 dia memiliki satu situasi kondisi rohani yang gagal. 因为他前面2个儿子都没有了，所以他害怕小儿子示拉死去。 Dan karena sudah ada 2 anaknya terdahulu yang meninggal karena menikah dengan Tamar, dia sekarang menyayangkan anaknya yang Shelah. Dia takut kalau anaknya itu juga akan meninggal nantinya. 所以换一句话说，就是他怕他的儿媳妇克夫，然后把最小的儿子也克死了。 Dan dengan kata yang lain, mungkin
Yehuda berpikir jangan-jangan Tamar ini membawa sial sehingga dia nantinya juga akan menyebabkan anaknya yang anak laki-laki yang paling kecil itu Sela juga meninggal nantinya. 所以他就打发他的儿妇他玛回他的娘家去守寡。 Maka kemudian Yehuda menyuruh Tamar untuk kembali ke rumah orang tuanya sebagai seorang janda. 所以他并没有真心的打算去履行当时的律法。 Dan dia tidak bermaksud untuk menjalankan hukum Taurat yang berlaku pada saat itu. 那在当时的这个律法，就是弟弟要娶哥哥的遗孀，为哥哥留后。 Di dalam aturan hukum Taurat, seorang adik atau saudara laki-laki harus meneruskan keturunan dari kakak laki-lakinya. 那犹大他因为自私，他害怕这个小儿子也没有了，所以由于他的懦弱，为了安全起见，他就把这个小儿子专门留下来了。 Karena ketakutan dari Yehuda, bila anaknya nanti menikahi Tamar, maka anak itu akan meninggal, maka dia tidak bersedia menikahkan Tamar dengan anaknya Sela ini. 所以我们看到他不单单不遵守律法，他同时也牺牲了他玛的未来。 Dan kita melihat bahwa Yehuda ini tidak hanya tidak melakukan hukum Taurat, namun dia juga mengorbankan masa depan dari Tamar. 那我们再来看他玛， Dan sekarang kita akan melihat bagaimana dengan Tamar. 在12节到19节告诉我们，他见到示拉已经长大，但是却没有来娶她。 Dalam ayat 12 sampai 19 dikatakan pada saat dia tahu bahwa Sela ini sudah beranjak dewasa tetapi tidak menikahinya, 所以他就开始按照自己的方式去采取行动。 maka dia mulai melakukan aksinya sesuai dengan pikirannya sendiri. 而且是非常极端的行动。 Dan ini adalah satu tindakan yang sangat radikal. 那他脱下寡妇的衣服，然后蒙着脸坐在路口。 Dia telah menanggalkan pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung dan duduk di pintu masuk. 所以他通过欺骗的手段，从公公犹大那里得了孩子。 Dan dengan akal muslihat atau tipu muslihatnya dia berhasil mengandung dari hubungannya dengan ayah mertuanya. 所以我们看在这里，无论是犹大还是他玛， Maka di sini kita bisa melihat baik Yehuda maupun Tamar, 没有一个可以称得上是好人。 tidak ada seorang pun yang dapat disebut sebagai orang yang baik, yang benar. 那我们今天坐在这里，也没有必要去审断他们。 Dan pada saat ini setiap kita juga tidak perlu untuk menghakimi mereka berdua. 我们不一定比他好到哪里去。 Kita belum tentu jauh lebih baik atau lebih baik dari mereka. 所以我们看到，作为领袖，犹大他本来应该是带领家人很好的去朝向上帝，对吧？可是他却跑去嫖妓。 Nah, kita melihat bahwa Yehuda sebagai seorang kepala keluarga seharusnya dia membimbing anggota keluarganya untuk taat kepada perintah Tuhan, tetapi justru dia sendiri telah bersundal. 所以我们看到他是言行不一。 Dan kita melihat bahwa dia adalah seorang yang tindakannya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. 他玛虽然是一个受害者，但是他用谎言、用性交易去达到他想要的目的。 Tamar walaupun sebagai seorang korban, tetapi dia juga menggunakan kebohongan atau tipuannya untuk mendapatkan seorang anak. 所以我们看到罪影响了每一个人。 Dan kita melihat bahwa dosa itu telah merusak setiap orang.
包括上帝的子民在这里，雅各的后裔啊，犹大，他是圣约的继承人，他也一样犯罪。 termasuk orang-orang yang adalah umat perjanjian Allah, dan ini adalah keturunan Yakub, yaitu keturunan yang memiliki perjanjian dengan Allah, mereka pun tidak luput dari kesalahan dan dosa. 所以我们看到啊，有很多的时候人不愿意去遵从上帝的计划。 Dan kita melihat bahwa seringkali seseorang tidak ingin menaati kehendak Tuhan. 然后他们觉得自己比上帝聪明，所以他帮着上帝完成上帝的计划。 Dan dia merasa bahwa dia lebih pandai atau lebih pintar dari Allah, dan dia membantu Allah untuk menyelesaikan atau melakukan kehendak Allah itu. 所以这就是犹大和他玛的真实写照。 Dan ini adalah potret nyata dari kondisi Yehuda dan Tamar pada saat itu. 所以我们看，如果救赎依赖于人的完美， Dan kita melihat bila keselamatan, anugerah keselamatan itu didasarkan pada kesempurnaan seseorang, 那从犹大那个时候开始，就没有人可以得救了。 maka kita bisa katakan semenjak Yehuda dan semua keturunannya, mereka tidak layak untuk mendapatkan keselamatan itu. 所以今天的我们应该要感恩，神做事并不基于人的道德表现。 Maka hari ini kita harus sungguh bersyukur karena Allah melakukan kebaikannya, melakukan kehendaknya, bukan didasarkan pada kesempurnaan atau kebenaran manusia. 所以首先我们看到人的破碎，这是我们每一个人的真实光景。 Dan kita bisa melihat bahwa kehancuran manusia adalah situasi nyata dari setiap kita sebagai anak-anak Tuhan 接着我 sekalipun. 们来看上帝的主权。 Dan kita kemudian akan melihat poin yang kedua, yaitu kedaulatan Allah. 在混乱当中，上帝依然能够成就他的旨意。 Di dalam kondisi yang kacau dan berantakan, Allah masih dapat menggenapi kehendaknya. 虽然人充满了破碎，但是上帝的主权在混乱当中悄然运行。 Walaupun manusia ada dalam kondisi yang hancur luluh, berantakan, tetapi kedaulatan Allah mampu untuk menggenapi semua kehendaknya. 那24节告诉我们，他玛的事情败露了。 Dan kita melihat bahwa di dalam ayat ke-19, 24 ke-24 bahwa akhirnya peristiwa Tamar itu ketahuan. 那犹大的反应是听到他的儿妇怀孕，说的第一句话就是拉出来烧了。 Nah, pada saat Yehuda mendengar persundalan dari menantu perempuannya itu, respon pertamanya adalah dia berkata, bawalah perempuan itu keluar supaya dibakar. 那我们知道他自己都是一个犯罪的人，现在他站在道德的制高点。 Dan kita melihat bahwa dia sesungguhnya adalah orang yang bersalah itu, tetapi dia sekarang berdiri di tingkatan moral yang paling tinggi. 他要做的事情就是把他的儿妇他玛拉出去烧了。 Yang hendak dia lakukan pada saat itu adalah membawa Tamar keluar dan dibakar. 所以当这个他玛被拉出来的时候，他就告诉这些人。 Dan pada waktu Tamar dibawa keluar, maka dia mengatakan kepada orang-orang itu, 你们看我手里的这些东西啊，那这个是谁的，孩子就是谁的。 dia menunjukkan barang-barang tanggungan yang diberikan oleh Yehuda pada saat itu, dan menunjukkan kepada mereka siapa pemilik barang ini, dialah ayah dari anak yang saya kandung ini. 所以当犹大看到这些东西，他一下子就明白，他才是祸根之源。 Maka pada saat Yehuda melihat barang-barang bukti atau tanggungan yang ditunjukkan oleh Tamar, maka dia tahu dia adalah sumber malapetaka itu. 所以当他看到这些东西以后，他自己悔改。
Maka pada saat dia melihat barang-barang itu, seketika itu juga dia bertobat. 我们怎么知道他悔改了呢？他说了一句话说，他比我更义，因为我没有将他给我的儿子示拉。 Maka bagaimana kita bisa tahu bahwa Yehuda telah bertobat? Karena pada saat itu dalam ayat ke-26 dia mengatakan, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. 所以在这里说的义，它是指对盟约责任的忠诚。 Dan di sini yang dikatakan sebagai benar adalah kesetiaan dari umat perjanjian Allah. 那他玛的这个手段的确是欠妥当啊。 Dan apa yang dilakukan oleh Tamar ini sungguh suatu yang tidak benar. 但是作为一个女生啊，她明白当时的律法。 Tapi sebagai seorang perempuan, dia tahu hukum Taurat yang berlaku pada saat itu. 然后她渴慕为她死去的丈夫留下后代。 Dan dia memiliki kerinduan untuk meneruskan keturunan bagi suaminya yang telah meninggal. 所以这样的话，她丈夫就这个名字就不会被除名。 Maka nama dari suaminya itu tidak akan hilang dari suku Israel. 那她看重的是上帝的约，重过她自己的名声。 Dan dia melihat bahwa perjanjian Allah itu lebih tinggi dari status atau keadaan dia. 所以我们看到啊，犹大虽然为领袖，但是却藐视上帝的约。 Tapi kita melihat di sisi yang sebaliknya, Yehuda walaupun dia adalah umat perjanjian, penerus umat perjanjian, pewaris umat perjanjian, tapi dia tidak menaati hukum Taurat Tuhan. 他随意对待神应许的这个家庭，就是他玛的家庭。 Dan dia memperlakukan keluarga Tamar ini atau Tamar ini sebagai menantu perempuannya dengan seenaknya sendiri. 所以在这个时刻，神的光照进了犹大的心。 Maka pada saat itu terang dari Allah telah menerangi hati dari Yehuda. 所以我们看到上帝临到的不是那些自以为义的人，而是承认自己破碎的人。 Maka kita melihat bahwa Allah tidak menghasihani orang-orang yang merasa dirinya benar, tetapi dia justru bersikap mengasihi orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah orang yang tidak benar. 那在这里我们看到上帝让这一件事情曝光。 Nah, maka di sini kita melihat bahwa kondisi ini akhirnya ketahuan oleh orang banyak. 那不是为了要毁灭犹大和他玛， Bukan dengan satu tujuan untuk menghancurkan Yehuda maupun Tamar, 而是为了要破碎他们的骄傲， tetapi tujuannya adalah untuk menghancurkan kecongkakan mereka, 为了要保全这个家族的血脉。 untuk mempertahankan keturunan dari keluarga ini. 那神的主权大过人的罪恶。 Maka kita bisa melihat bahwa kedaulatan Allah jauh lebih besar daripada dosa manusia. 他甚至能够使用人的过犯来成就他的救赎计划。 Bahkan dia bisa menggunakan atau memakai pelanggaran seseorang, ketidaktaatan seseorang untuk menggenapi kehendaknya. 所以当隐藏的事情被显露出来的时候， Maka pada saat hal-hal yang tersembunyi akhirnya terbongkar, 不是坏事， bukan suatu hal yang buruk. 那就是在这里，上帝要我们悔改。 Namun di saat-saat seperti itulah Allah menghendaki kita semua untuk bertobat. 那当我们悔改，我们就接受到了上帝的恩赐。 Maka pada saat kita mau bertobat, kita akan menerima kasih karunia Allah. 所以从一个破碎的人，我们再看到上帝的主权。接下来我们看到救赎的果效。
Dan dari kehancuran manusia kita melihat kedaulatan Allah. Selanjutnya kita akan melihat akibat dari penebusan. 那是要从羞耻走向荣耀。 Dan buah atau akibat dari penebusan itu adalah membawa satu hal yang memalukan menjadi kemuliaan. 所以当我们看到他玛生产的话，我们觉得哇，这个故事该结束了。 Mungkin pada saat kita mendengar bahwa peristiwa Tamar ini terbongkar, kita akan mengatakan ini sudah selesai peristiwanya. 那现在生了一对双胞胎， Nah sekarang dia sudah melahirkan anak kembar. 然后这个事儿就完了。 Setelah dia melahirkan anak laki-laki kembar, masalah ini sudah selesai. 但是当我们去读这个耶稣基督的家谱的时候， Tapi pada saat kita meneliti silsilah dari keturunan Tuhan Yesus, 我们看见犹大和他玛的名字赫然在列。 dan kita melihat bahwa nama Yehuda dan Tamar ada di dalam silsilah yang menunjukkan keturunan Yesus. 耶稣是神的儿子，他是万王之王。 Yesus adalah anak Allah dan dia adalah raja di atas segala raja. 但是在他的肉身先祖当中，却出现了犹大和他玛。 Tetapi di dalam data atau nama-nama kakek leluhurnya secara manusiawi ada nama Yehuda dan Tamar. 而这两个人都是不光彩的， Dan kedua orang ini bukan orang-orang yang benar. 所以我们看到上帝没有抹去这一段黑色的历 Dan 史， kita melihat bahwa Allah tidak menghapuskan catatan yang suram ini. 而是将它刻在基督的家谱当中。 Tetapi justru tetap menyematkannya di dalam silsilah keturunan Tuhan 所以 Yesus. 为了要告诉我们，耶稣来不是为了招义人，乃是招罪人悔改。 Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi mencari orang yang berdosa. 我们看到弥赛亚出自一个不完美的家庭当中。弥赛亚。 Kita melihat bahwa seorang Mesias lahir di dalam keluarga yang tidak sempurna. 给了我们这些破碎的人有了盼望。 Dan memberikan kepada kita orang-orang yang hancur berantakan ini sebuah pengharapan. 那想想，如果他出生在完美的家庭当中，跟我们还有任何的关系吗？ Dan kita membayangkan apabila Mesias ini lahir di sebuah keluarga yang sempurna dan benar, apakah masih ada hubungannya dia dengan kita? 那因为我们都是罪人， Karena kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa. 所以神让救主从破碎的家族当中出来。 Maka Allah menghendaki bahwa seorang Mesias itu lahir dari sebuah keluarga yang hancur. 他是要向我们显明救恩完全是耶和华的恩典。 Itu semua hanya untuk menunjukkan bahwa keselamatan, penebusan dari Allah itu adalah sebuah anugerah belaka. 那与人的行为没有半点的关系。 Dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan segala perbuatan manusia. 那法勒斯他的意思是突破。 Dan di sini arti dari peres adalah menerobos keluar. 所以象征着神的恩典突破了人的罪孽。 Maka kita melihat bahwa anugerah Allah ini telah menerobosi dosa-dosa manusia. 突破了道德的困境。 Dan menerobosi semua perangkap-perangkap dari tindakan moral. 突破了死亡的咒诅。 Dan menerobosi suatu 咒诅。 menerobosi satu sumpah serapah yang buruk. kutuk yang buruk. 所以我们看到犹大他后来当去这个埃及的时候，他
为他的弟弟便雅悯做保证。 Dan kita melihat bahwa sebelumnya Yehuda sempat pergi ke Mesir dan dia menjadikan dirinya jaminan untuk pembebasan dari adiknya Benyamin. 所以我们看到耶稣基督他是犹大支派的狮子。 Dan kita melihat bahwa Yesus disebut sebagai singa dari Yehuda. 那为了拯救我们脱离罪，他愿意来到这个不完美的家庭当中。 Karena penebusan atau untuk menebus dosa-dosa kita, dia rela datang atau lahir dalam suatu keluarga yang tidak sempurna. 所以让我们这些不义的人，因着他的行为，我们可以被称为义。 Nah, kiranya setiap kita yang tidak layak ini karena perbuatan Tuhan Yesus, karena apa yang dilakukan kita bisa menjadi orang-orang yang dilayakkan. 所以现在我们每一个人有了盼望。 Dan karena kita adalah orang-orang yang dibenarkan, maka kita sekarang memiliki pengharapan. 所以大家要从3个方面去理解它的含义。 Maka kita bisa memahami akan tema kita pada pagi siang hari ini melalui 3 poin. 那首先不要掩盖你我的破碎。 Yang pertama-tama kita tidak boleh menutupi kehancuran diri kita. 那第2个方面就是不要依靠自己的义。 Dan yang kedua, kita tidak boleh mengandalkan pada kebaikan atau kebenaran diri sendiri. 那第3个方面我们要信靠神的主权。 Dan poin yang ketiga, kita harus bersandar dan percaya pada kedaulatan Allah. 那我不清楚因为我们每一个人穿的都是光鲜亮丽的，但是内在的是怎么样的情况，只有上帝知道。 Saya tidak mengerti bagaimana kondisi Bapak Ibu sekalian, kita berpakaian dengan rapi, dengan indah, tetapi apa yang ada dalam hati kita saya tidak tahu. 那只有上帝知道。 Dan hanya Allah yang tahu. 但是无论有多么的糟糕， Tapi walaupun bagaimana hancur berantakannya kita, 只要你愿意承认，愿意悔改，你就得到了他赐给你和我的恩典。 asalkan kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita, maka Dia akan menerima kita dan menjadikan kita anak-anaknya. 所以我们要承认，我们还要悔改。 Kita tidak hanya mengakui dosa-dosa kita, tapi kita juga harus bertobat. 那要知道我们是不义的人，所以也不要去审断身边其他的人。 Karena kesadaran bahwa diri kita bukanlah orang yang benar, maka janganlah kita menghakimi orang-orang yang bersalah. 所以主耶稣说要去掉你眼中的梁木啊。 Dan Tuhan Yesus mengatakan, keluarkanlah kayu dari balok yang ada di matamu. 不要看到别人的眼中有个木屑，但是自己的眼里有一块大块的木头在那里。 Dan jangan melihat selumbar yang ada di mata sesamamu, tapi keluarkanlah balok yang ada di matamu itu. 言外之意就是不要自以为义，咱都差不多。 Dan maksudnya adalah kita jangan menganggap bahwa diri kita adalah orang yang benar, karena kita adalah orang-orang yang bersalah. 在上帝的面前，我们都是一群需要恩典的人。 Di hadapan Tuhan kita sama, kita adalah sekumpulan orang yang membutuhkan anugerah keselamatan. 过去不是诅咒，过去只是我们的来时路。 Yang lalu bukanlah suatu kutukan, tapi itu adalah perjalanan kita sampai dengan saat ini. 当我们完全相信上帝的主权，信靠他的主权的时候， Pada saat kita sungguh-sungguh percaya dan bersandar pada kedaulatan Allah, 那无论我们现在的世代如何的变更， apapun yang terjadi, perubahan apapun, sebesar apapun yang terjadi di dalam masa atau zaman ini, 要始终相信上帝能够在你我身上成就他美好的旨意。 kita harus tetap percaya bahwa Allah sanggup untuk menggenapi kehendaknya di dalam kehidupan kita masing-masing. 我们一起来看一个短片。 Maka kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah
video singkat. 可能我们觉得我们的生活不如意啊，我们看看这个短片当中的这个小伙子。Mungkin kita bisa merasa bahwa mungkin saat ini kita merasa bahwa kehidupan kita itu sangat buruk, maka kita bisa melihat video singkat ini. 原来夏哥从小患有 DMD， 读书只能靠妈妈一个人背，他不忍心妈妈太累，4年级主动辍学，可环境无法影响一颗上进的心。12岁，他自学起了高中物理书。只有4年级的一个底子，看那种能够看得明白啊。看得懂一半，我记得当时就是我那些电子元件啊，我对这个特别感兴趣。19岁，他有了第一台电脑，互联网世界对他而言像是保障，可带来喜悦的同时，也带来了绝望。他从网上得知自己得了病叫 DMD， 普遍寿命只有25，最多不超过30岁。瞬间他变得绝望，但很快便调整了过来。如果死亡已成定局，那他就用心活好每一天。他开始在网上兼职，拼命赚钱，然后带着家人去各地旅游。他们几乎走遍全国，跟病友玩过轮椅倾诉，也在29岁谈过一场恋爱，对方很好很温柔。回想起那段时光，他不自觉地露出了笑，可他知道自己时日无多，所以在30岁之前主动提出了分手。过后没多久，他突然昏迷，大小便失禁，家人第一时间送他前往医院，可医生只是摇着头说没希望了。家人瞬间陷入绝望，可10几天后，他却奇迹般醒了过来。只是从那天起，他再也没晒过太阳，深深的绝望时刻笼罩着他。可看着母亲为了照顾自己，每天吃不好也睡不好时，他意识到自己必须改变。既然还活着，就得活出一个样来，至少要在走之前给妈妈留点什么。他自己研发出了弯曲传感器，配合上轨迹球，他得以用1根手指1根脚趾操控电脑。就在他绝望之际，一篇智慧农业和水培蔬菜的内容引起了他的注意。一番深入研究后，他将家人叫到身边，妈妈拿出20万当启动资金，亲朋好友得知后都跑来劝他们别犯傻，一个残疾人能干出什么事儿来？可没多久，在阳台测试的生菜种子就取得了成功，一家人立马从城里搬进了集装箱，可依然没人看好他们。农场建设期间没有一个人来帮忙，都等着看他们的笑话。但即便一路困难重重，妈妈却从未责怪过儿子哪怕一句，她始终相信着儿子，而这份相信也得到了回报。后来农场改种西芹，在各大媒体的宣传下，农场终于走上了正轨。看着满棚的芹菜，阿姨脸上满是微笑。我说想要带点回家，阿姨听后立马下水，不由分说专挑最大的给我，还特意帮我去了根。看着她忙碌的模样，我一阵心酸。这不大的地方像一座无门的牢，只因她是母亲，她便被囚禁于此。护理是她，育苗是她，所有的一切只能她去干。她把自己活成了超人，再累也不敢在儿子面前表露。为了儿子，这个妈妈付出了全部。集装箱里，她的床离儿子只有1米；集装箱外，几盆盛开的月季是她为自己唯一保留的浪漫。所以我们每一个人都有不同的情况。Setiap kita pasti memiliki situasi kondisi yang berbeda. 在视频当中的这个小伙子，他就只有1个手指和1个脚趾可以动。Dan di dalam video singkat yang kita saksikan barusan, seorang muda ini hanya dapat menggerakkan 1 jari tangan dan 1 jari kakinya. 那他的妈妈就因为她是妈妈，所以她为了儿子活在一个没有围墙的牢狱当中。Maka sebagai seorang mama yang mengasihi anaknya, dia hidup di dalam sebuah penjara yang tidak ada batasannya. 那所以我们各自在反省我们生活的时候，我不是希望大家把喜乐建立在别人的痛苦之上。Saya tidak menyarankan setiap kita untuk membangun kebahagiaan kita di atas penderitaan orang lain atau kesusahan orang lain. 但是我希望每一个人去反思自己的真实的人生状况。 Tetapi saya menginginkan setiap kita untuk merenungkan bagaimana situasi kondisi kita pada hari ini dalam kehidupan kita. 我们每一个人都有过去。 Setiap kita pasti memiliki masa lalu. 那当我们接受耶稣基督作为我们个人救主之后， Pada saat kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita masing-masing. 我们原本破碎的人生现在得到了修复吗？ Apakah kehidupan kita yang terdahulu yang hancur berantakan dapat mengalami pemulihan? 那以前是羞耻的人生，现在已经在开始走向上帝为我们预备的荣耀吗？ Apakah kehidupan
kita di masa lalu yang memalukan sekarang telah berubah menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. 我不知道大家的状况， Saya tidak mengerti bagaimana kondisi setiap kita. 但是请你仰望耶稣基督， Tetapi saya memohon kepada saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian untuk berharap kepada Tuhan. 因为他不嫌弃你的过去， Karena dia tidak pernah memandang rendah akan masa lalu kita. 他要赎回你我的生命。 Dia ingin menebus hidup setiap kita. 所以我们要像犹大一样承认我们自己的罪， Dan kita selainnya harus seperti Yehuda yang mau mengakui dosanya. 我们要像他玛一样去渴慕上帝的应许。 Dan kita juga bisa seperti Tamar layaknya yang merindukan akan firman Tuhan, menaati firman Tuhan. 最重要的是，让神的恩典在我们的身上去书写新的篇章。 Dan yang terpenting adalah kita mengizinkan kasih karunia Allah menuliskan lembaran baru di dalam kehidupan, di dalam perjalanan hidup kita. 所以现在不是终点， Dan makanya sekarang ini bukanlah titik akhir. 现在是我们整个塑造过程当中的一个点罢了。 Dan sekarang ini adalah suatu titik di mana Tuhan hendak membentuk setiap kita. 所以这个持续的过程，一直要到我们与主相见的那一天。 Dan titik-titik ini akan terus bertambah sampai kepada kita bertemu dengan Tuhan yang mengasihi kita. 那希望我们的人生能够更加的璀璨光芒。 Kiranya setiap kehidupan kita dapat menjadi suatu kehidupan yang gilang gemilang.